Menjelang pelancarannya Rabu ini, lebih 75% klinik doktor keluarga atau GP yang layak kini sudah menyertai strategi jagaan pencegahan SG lebih sihat. Dalam erti kata lain, ini meliputi lebih 900 daripada 1,200 klinik. Lebih 2 juta penduduk berusia 40 tahun ke atas dijangka meraih manfaatnya menjelang akhir tahun depan. Kementerian Kesihatan MOH juga akan melancarkan usaha pendampingan besar-besaran untuk membimbing para penduduk. Mulai 5 Julai ini, penduduk berusia 60 tahun ke atas akan menerima SMS daripada MOH. Mereka kemudian boleh mendaftar diri melalui aplikasi Health Hub bagi memilih klinik pilihan mereka dan kemudian membuat janji temu bagi konsultasi pertama pelan kesihatan mereka. Konsultasi pertama ini ditawarkan secara percuma. Ramai penduduk kelihatan mengalu-alukan usaha ini dengan hampir 1,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik sudah pun membuat pendaftaran awal di 60 klinik Healthway Medical Group. Rangkaian klinik itu kini memperhebat usahanya untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pesakit lain. Untuk mendekati lebih ramai penduduk, MOH pula akan mengerahkan 1,000 duta SG lebih sihat ke kelab masyarakat dan pusat ujian dan vaksinasi bersama JTVC di merata Singapura. Ia juga akan menganjurkan hampir 20 pameran jalanan pada bulan-bulan mendatang. Lebih 300 keluarga memerlukan di kawasan Jalan Kayu bakal meraih manfaat daripada satu inisiatif baru yang menyediakan sokongan masyarakat bagi tempoh jangka panjang. Antaranya, keluarga-keluarga itu boleh menyertai pelbagai kegiatan dan bengkel pendidikan yang bertujuan memperkasa kehidupan mereka secara holistik dan mampan. Mulai Ogos pula, keluarga-keluarga tertentu akan diajak ke pasaraya pop-up yang membolehkan mereka mendapatkan barangan asas secara percuma setiap 2 bulan. Rangkaian Jalan Kayu CARES itu dilancarkan siang tadi semasa satu lawatan menteri bertemu rakyat. Pertubuhan-pertubuhan akar umbi daerah itu akan bekerjasama dengan pelbagai rakan kerja untuk mengendalikan pelbagai program khusus buat keluarga berpendapatan rendah. Ini termasuk sesi perancangan kewangan, kecelikan digital dan robotik. Sejauh ini, sekitar 10 rakan kerja sudah menyertai inisiatif tersebut dan senarai kursus yang ditawarkan juga mahu diperluaskan lagi. Saudara, mulai esok, jika anda membeli belah di pasar-pasar raya tempatan, anda akan dikenakan bayaran 5 sen bagi setiap beg plastik pakai buang. Ya saudara, lebih banyak beg plastik, lebih banyaklah yang perlu anda bayar. Jadi apa yang perlu anda tahu dan bagaimana prosesnya untuk membuat pembayaran bagi penggunaan beg plastik itu? Begini caranya. Jika anda berbelanja di Pasaraya Sheng Siong, anda boleh mendapatkan beg plastik pakai buang daripada mesin yang terbina dalam kaunter layan diri. Untuk mendapatkan beg plastik, anda perlu menekankan ikon pada skrin monitor. Bayaran bagi beg plastik itu kemudian akan ditambahkan pada bil anda. Dan hanya beg plastik bersaiz besar akan dikeluarkan daripada mesin itu. Namun jika anda mahukan beg plastik yang bersaiz lebih kecil, anda perlu membuat pembayaran di kaunter pembayaran dengan juru wang. Dan saudara, bagaimana pula dengan Pasaraya NTUC FairPrice? FairPrice akan melaksanakan satu pendekatan menarik, iaitu sistem bayaran berdasarkan kejujuran pelanggan di kaunter layan diri. Ini bermakna anda sebagai pelanggan bertanggungjawab bagi mengimbas kod barang bagi setiap beg plastik. Dan orang ramai diharap bersikap jujur dan mengimbas jumlah beg yang digunakan. Anda juga perlu mengambil langkah itu jika anda berbelanja di pasaran lain seperti Cold Storage dan Giant. Sama seperti di NTUC FairPrice, anda perlu mengimbas kod barangan dan membayar setiap beg plastik yang anda gunakan. Saudara, jika anda tidak mahu membayar 5 sen bagi setiap beg plastik pakai buang dari pasaraya, anda perlulah membawa beg anda sendiri apabila berbelanja di pasaraya. Dan saudara, persoalannya, bolehkah pelanggan bersikap jujur untuk membayar bagi setiap beg plastik yang mereka ambil secara lain diri? Anda boleh membaca artikel komentar mengenai hal itu dalam portal kami di berita.mediacorp.sg. Saudara, beberapa pusat berpantang bagi ibu bersalin kini memberi lebih banyak sokongan kesihatan mental kepada golongan yang baru menjadi ibu. Ini sedang Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak, misalnya menyatakan kes-kes ibu yang kemurungan selepas bersalin yang dikendalikannya naik hampir 50%. Menjadi seorang ibu bukan suatu perjalanan yang mudah. Itulah yang dialami Cik Paula Iqueda. My
first baby was only 1 year and 4 months when I gave birth to my second daughter. So she was still craving for so much attention. Walaupun dibantu suaminya, ia tidak mencukupi. I was completely exhausted, not only physically but mentally and emotionally as well. I would, cry very often. Every day I would have, some type of crisis. I would have a breakdown. Paula akhirnya didiagnos sebagai mengalami kemurungan selepas bersalin. Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak menyatakan jumlah pesakit yang mengalami kemurungan selepas bersalin meningkat 47% antara April 2021 hingga Mac 2022 berbanding tempoh yang sama 2 tahun lalu. Lantaran itu, ia melakarkan garis panduan yang menekankan peri pentingnya menjalani pemeriksaan supaya sebarang gangguan kesihatan mental boleh segera dikesan dan dirawat. Pusat-pusat berpantang yang menjaga ibu yang baru bersalin dan bayinya juga menyediakan beberapa khidmat kesihatan mental. Ini termasuk mengesan tanda-tanda kemurungan pada para ibu. Ada yang menawarkan kegiatan seperti yoga dan kegiatan lain yang menenangkan dan mengalihkan perhatian ibu daripada rutin penjagaan bayi. Namun demikian, para doktor menekankan sokongan keluargalah kunci utamanya. Sekiranya seseorang mula menjadi ibu dalam keadaan terlalu letih, mereka mungkin menjadi lebih tertekan sekaligus menjejas hubungan ibu dengan bayinya.